أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من حضرة الدنيا والدجاج بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah al-azim. Yang saya kasih Profesor Madya Dr. Azrin, para pegawai dan juga kaki tangan staf di Maidam. Alhamdulillah berjumpa sekali lagi kita pada hari ini. Tak terlambat saya nak ucapkan insya-Allah selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita baru berjumpa dua kali dan kalau ada salah silap yang lepas itu dalam pertemuan kita lepas, saya minta maaf banyak-banyak. Untuk pada hari ini, kalau kita boleh ingat balik dalam pertemuan kita yang lepas, yang terakhir itu, kita telah membicarakan tentang institusi-institusi Islam. Dan mari kita boleh rujuk juga kepada Maidam. Yang saya sebutkan biasanya ada tiga istilah yang dipakai untuk institusi-institusi yang sedemikian rupa. Yang pertama ialah apa yang dipanggil sebagai organisasi. Yang kedua ialah institusi. Yang ketiga ialah agensi. Itu secara formal, secara ilmiahnya, ya, secara pentadbirannya dipakai tiga istilah itu. Tetapi satu perkara yang saya timbulkan, saya nampak tidak ada, ya, belum saya berjumpa lah dalam mana institusi-institusi Islam unsur-unsur jemaah ataupun istilah yang dipanggil sebagai jemaah. Dan saya rasa perkara ini sangat penting dan kerana jemaah itu bermaksud satu organisasi yang tujuannya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dalam organisasi, lihat dalam institusi, lihat dalam agensi, dan kemudian kita lihat pula kepada misi dan visi mereka itu, saya tak pernah jumpa lagi lah bahawa ada perkataan jemaah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita bincang pada ketika itu dan saya sarankan insya-Allah kalau Maidam ini boleh masukkan unsur jemaah. Kerana apabila dimasukkan unsur jemaah ini dalam pentadbiran, dalam organisasi dan sebagainya, maka dia memberikan satu perbezaan daripada organisasi biasa, daripada institusi biasa, daripada agensi biasa. Sebabnya daripada mekanisme operasinya, cara kita bergerak adalah agak berbeza kerana terasnya adalah berbeza. Begitu juga hubungan antara ketua dengan staf juga adalah berbeza, cara membuat keputusan juga berbeza dan kekuatan asas juga adalah berbeza. Ya, jadi gitu ya. Cuba kita lihat secara ringkas lah pada hari ini. Misalnya terasnya sebagaimana yang saya sebutkan ialah ibadah. Maka kita dalam kita bekerja menguruskan hal ehwal Islam melalui Maidam ini, maka tentu sekali kita mahu setiap perkara yang kita lakukan itu Allah nilai sebagai ibadah. Artinya Allah nilai sebagai cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cara kita membuktikan kepada Allah memang benar Allah itu Tuhan kita dan kita ini adalah hamba Allah, ya, sesuai dengan janji kita di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu ya, yang telah kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu adalah Tuhan, kita adalah hamba-Nya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, bukan saja dalam bekerja di Maidam, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap saat hendaklah kita jadikan ia sebagai ibadah. Itu teras yang paling utama. Teras yang paling utama yang saya rasa perlu ditekankan sungguh-sungguh dalam kerjaya kita insya-Allah dan juga dalam kehidupan kita.
Kemudian selain daripada itu, matlamat juga akan berbeza. Kalau kita membuat satu perancangan untuk sesuatu program, kita biasanya ada matlamat kita lah untuk jangka masa 3 bulan, 6 bulan, untuk setahun dan begitulah seterusnya. Untuk 5 tahun dan sebagainya itu kita panggil matlamat jangka masa pendek. Tetapi kita ada matlamat akhir kita, iaitu mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak cukup untuk mekanisme operasinya, kita boleh saja mempunyai jangka dalam perancangan kita itu mempunyai jangka masa pendek, matlamat kita untuk jangka masa pendek, untuk mengurus Islam, untuk mengurus umatnya dengan cemerlang sebagai satu ibadah. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu juga mempunyai matlamat akhir kita yang bersifat jangka panjang, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu yang menyelamatkan kita bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi kalau kita buat kerja pukul 10 siang malam tetapi tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka termasuklah kita ke dalam orang-orang yang rugi. Jadi itu ada. Jadi dari terasnya ibadah, matlamatnya ada dua: jangka pendek untuk capai apa yang kita lakukan, tetapi lebih penting daripada itu ialah mardatillah, sebab apa jua yang kita lakukan, apa jua matlamat yang kita nak sampai dalam jangka masa pendek itu, kalau tak kena caranya, kita akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena synchronize, kena selaraskan itu, ya. Kemudian yang ketiganya ialah hubungan antara ketua dengan staf. Ketua dengan staf dalam organisasi biasa, institusi biasa, agensi biasa, saya rasa hubungan antara ketua dan staf itu agak mekanistik, agak kaku sikit, ya. Walaupun ada emotion cohesion, ada intellectual cohesion dan sebagainya yang diterapkan di dalam sesuatu pengurusan, tetapi kalau mengikut jemaah, maka kita akan dapati bahawa ketua itu bukan saja seorang ketua, tetapi beliau juga adalah seorang pemimpin. Beliau bukan saja seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang guru kepada stafnya. Manakala staf itu adalah seorang pekerja, staf memang, tetapi pada masa yang sama, kerana ketuanya itu adalah pemimpin, maka staf juga adalah pengikut. Dan pada masa yang sama, kerana ketua itu adalah guru, maka staf itu adalah juga merupakan murid. Jadi dalam konteks itu tak kira lah, mungkin ada staf ilmunya lebih tinggi dari segi ilmu agamanya, tetapi ketuanya mungkin tak ada ilmu agamanya. Tetapi hubungan itu mesti kalau dalam jemaah itu mesti begitu, ya. Hubungan antara ketua dengan staf, antara pemimpin dengan pengikut, antara guru dengan murid. Apa jua yang nak diajar oleh ketua kita itu, maka kita kena terimalah dalam keadaan semikian itu. Maka insya-Allah kita diikat, ya, dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan jemaah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW itu bukan saja seorang ketua, Rasulullah SAW juga adalah seorang pemimpin, ya, manakala para sahabat ialah pengikut-pengikutnya. Dan begitu juga Rasulullah SAW itu ialah seorang guru, maka para sahabat juga adalah merupakan murid kepada Rasulullah SAW. Di dalam konteks itu, peranan ketua dan staf agak berbezalah. Ketua yang dirasa tak boleh jadi pemimpin, itu barangkali kena tingkatkan darjatnya menjadi pemimpin. Ketua yang tidak boleh merasakan tak boleh mereka menjadi guru, maka dia kena tingkatkanlah dirinya itu untuk menjadi guru kepada para stafnya itu. Dan apabila ada hubungan antara guru dengan murid, antara pemimpin dengan pengikut, antara ketua dengan staf, maka pada masa yang sama ada adab-adabnya. Ada adab itu, kalau kita bincang panjanglah, adab ketua dengan staf, adab pemimpin dengan pengikut, adab guru dengan murid. Maka ada masuk ada adab di dalam itu. Kesemuanya itu diikat dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti insya-Allah ada pautan hati antara ketua dengan staf, antara pemimpin dengan pengikut, antara murid, antara guru dengan murid, insya-Allah. Ya, selain daripada itu, keputusan yang dibuat, saya rasa kalau kita ikut jemaah ini,
bukan ikut unsur jemaah ini. Keputusan yang dibuat bukan mengikut mesyuarat biasa macam kita yang banyak orang buat ya, tapi adalah mengikut syura. Sebab syura itu bukan mesyuarat. Sebab kadang-kadang syura itu boleh berlaku secara top down, daripada atas ke bawah. Kadang-kadang boleh berlaku daripada bottom up, secara bottom up, daripada bawah ke atas. Dan bukan semua orang termasuk dalam syura itu. Kadang-kadang seorang ketua, seorang guru, seorang pemimpin hanya memanggil beberapa orang saja untuk membincangkan sesuatu perkara. Orang itu ialah orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut, yang khusus dalam bidang tersebut, berbincang dan sampai kepada satu keputusan. Tak masuk quorum ya. Jadi dalam syura ni tak ada quorum. Tak ada quorum. Dalam mesyuarat biasa ni kita kena bilang berapa orang lagi tak datang, 2/3 tak datang, tak boleh mesyuarat. Dan begitulah seterusnya ya. Jadi kadang kita tertunda waktu kita patut meeting pukul 9, tapi quorum tak cukup, kena tunggu lagi sampai 9:30, jadi kelang kabut. Dan lebih lagi daripada itu, orang yang datang masuk dalam syura untuk membuat suatu keputusan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau ada pun idea-idea yang bernas yang nanti akan timbul, maka biarlah idea-idea itu timbul daripada kawan-kawan aku, bukan daripada saya sendiri. Jadi dia berdoa begitu sebab takut kalau misalnya idea yang bernas disampaikan dan dia sampaikan, kawan-kawan puji, dia menjadi ujub, dia menjadi takabur, dia menjadi sombong, maka dengan sendirinya dia merosakkan hatinya, merosakkan imannya, dia tak mendapat pahala apa-apa. Nah, jadi datang mesyuarat, kalau dalam pengalaman kita kadang-kadang ada orang datang mesyuarat, dia dah target dah, aku datang mesyuarat ni aku nak hentam orang ni. Jadi itu tak betul lah, tak betul, kerana kalau kita melakukan secara syura, maka masing-masing berdoa kepada Allah, biarlah idea itu, ilham itu Allah kirimkan melalui orang lain, bukan daripada dirinya sendiri. Sebab mereka nak jaga hati mereka, nak menjaga mazmumah mereka ya. Jadi gitu. Jadi syura ni pun boleh kita bincang secara panjang, tetapi akhir sekali saya rasa yang penting juga ialah kekuatan asas. Ada 3 kekuatan asas. Kalau kita mengendalikan institusi kita ini secara berjemaah, yang pertama ialah tentunya iman dan taqwa, yang kedua ialah ukhuwah, dan yang ketiga ialah kefahaman dan keselarasan. Dan insya-Allah kalau Allah izinkan 2 minggu lagi dalam pertemuan yang akan datang, kita akan berbincang berkenaan dengan kekuatan asas ini ya, iman dan taqwa, ukhuwah, kefahaman dan keselarasan. Untuk hari ini saya cukup saja setakat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.